Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sekali lagi bersiaran bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Harapkan anda semua jangan terkelip-kelip, tak buka mata lagi. Saya Nur Saliha Azmi hari ini bersiaran dengan yang dah lama tak bersama ni. Dah lama ke? Alamak, pergi mana kita banyak ni? cuti. Tak adalah. Okey, saya mudah-mudahan ada di Nasyal Salim untuk pagi ni. Saya rasa menarik untuk kita buka siaran untuk pagi ni dengan berita gembira semalam. Rasa seluruh rakyat Malaysia rasa seronok dan teruja apabila salah seorang anak kelahiran Malaysia telah pun mencapai satu pencapaian yang cukup luar biasa. Betul. Kita rasa sangat-sangat berbangga. Ya. Kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Michelle Yeoh yang bukan cancalah memenangi Best Actress di Oscar. Itu satu penghargaan beliau merupakan Tan Sri yang telah pun berjaya mengaku satu anugerah yang saya kira yang diidam-idamkan oleh siapa yang menjadi artis ataupun pelakon secara khususnya, dan kita harapkan kejayaan beliau menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk tidak kenal erti putus asa dan terus berusaha dengan lebih baik. Itu adalah perkara yang menarik minat kita, dan saya nampak tadi datang ke sini pun banyak billboard-billboard yang memaparkan ucapan tahniah kepada beliau, dan kita difahamkan nanti beliau akan pulang ke Malaysia bersama dengan bawa trofi tu lagi. Trofi Oscar tu kalau anda nak tahu semuanya bersalut dengan emas, kena jaga betul-betul ni Syam. Betul. Baik, itu adalah sebagai daripada cerita menarik di Malaysia, dan antara cerita menarik lagi adalah berkaitan tentang harga internet lebih murah dengan perluasan liputan 5G. Ini adalah laporan yang telah pun dinyatakan sendiri oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital melalui jawapan di dalam Parlimen semalam apabila ditanya berkaitan tentang isu liputan harga bagi liputan 5G ini. Difahamkan bahawa masa ini harga yang ditawarkan melalui DNB ataupun dikenali sebagai Digital National Berhad jauh lebih murah berbanding daripada harga kosnya, iaitu sekitar hanya 13 sen per gigabyte berbanding dengan harga kos asal iaitu lebih kurang dalam RM1.68. Dan difahamkan bahawa masa ini perluasan 5G, liputan 5G ini telah pun merangkumi separuh daripada 100% ataupun lebih kurang dari 54.7%, dan difahamkan dijangka akan mencapai kesasaran iaitu 80% khususnya di kawasan-kawasan berpendudukan seperti di Cameron Highlands dan juga di Sibu Sarawak. Dalam masa sama ditanya berkaitan tentang harga ini, adakah harga ini ada kawalan daripada kerajaan? Menurut daripada Timbalan Menteri ini bahawasanya ianya melalui pasaran. Walau bagaimanapun sekiranya tidak berlaku keadaan efektif daripada harga pasaran, kerajaan melalui Suruhanjaya mempunyai kuasa untuk masuk campur bagi memastikan supaya tidak ada berlakunya eksploitasi harga dan sebagainya. Dan kita harapkan juga dengan perluasan 5G ini akan meningkatkan lagi kebolehcapaian akses internet khususnya di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan yang barangkali sebab sekarang ini semua memerlukan internet, malahan pendidikan juga memerlukan internet. Dan difahamkan juga sebelum ini Timbalan di pihak Kementerian Pendidikan sendiri pun bahu menukar daripada menggunakan kaedah secara buku fizikal kepada buku secara dalam talian. Dan ini merupakan sebahagian usaha, saya kira harapnya peluasan 5G dapat diluaskan dengan harga yang cukup kompetitif dan menjadikan negara Malaysia antara negara yang paling murah harganya untuk mendapatkan akses kepada internet 5G. Dan macam tadi Ashraf wawarkan juga, kita kata bila dah ada 5G ni diharapkan data dan juga package internet yang ditawarkan ini kata lebih murah dan lebih mampu untuk seluruh rakyat Malaysia. Itu berkenaan tentang capaian 5G, dan sekarang kita nak berkongsi berita gembira juga mengenai inisiatif yang disediakan oleh di Kementerian ataupun Negeri Sabah. Inisiatif dipanggil Sharing is Caring ini adalah disediakan oleh Kerajaan Negeri Sabah kepada penduduknya yang kurang mampulah kita katakan untuk membeli tangki oksigen. Kerajaan negeri memperkenalkan program oksigen O2 untuk rakyat bagi memenuhi keperluan rawatan perubatan rakyat yang kurang berkemampuan di Sabah di sana dan dalam gambar ini juga kita melihat majlis pelancaran O2 untuk rakyat yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor berkata usaha itu akan dilaksanakan melalui Yayasan Kebajikan Sabah, YKS dan Sabah Energy Corporation. Jadi ini program itu dilaksanakan kerana kita tahu banyak kes yang dilaporkan dan kerajaan sedar bahawa peralatan mesin dan tangki oksigen tidak mampu dimiliki oleh semua pesakit kerana harganya yang agak mahal dan juga kata Ketua Menteri memaklumkan bahawa ini adalah inisiatif yang diharapkan dapat diwawarkan kepada seluruh rakyat Sabah supaya ianya dapat diperkembangkan lagi kepada mereka yang memerlukan. Dan sebelum ini kabarnya dalam lebih kurang 76 kes yang dilaporkan, tapi ramai yang masih lagi tidak mampu untuk membeli tangki oksigen tersebut. Jadi diharapkan #Sharing is Caring ini adalah satu program yang dapat membantu mereka dalam orang kata meningkat keupayaan menjaga kesihatan dan juga lebih baiklah bagi semua dalam program tersebut. Betul, dan kita akan juga saya rasa ini salah satu kaedah yang baik, dan akan lihatkan juga kalau ada lagi bersama dengan syarikat-syarikat swasta melalui program-program CSR khususnya untuk membantu meningkatkan lagi fasiliti kesihatan negara dan ini dapat membantu
membantu lagi mereka yang benar-benar memerlukan. Baik, itu adalah sebahagian daripada kisah-kisah yang berlaku sekitar di Malaysia dan boleh layari banyak lagi melalui portal bernama.com. Ya, dan seperti biasa kita nak tengok juga kalau hari ini anda nak keluar, nak orang kata plan harian anda, jom kita tengok ramalan cuaca dan selepas itu ke bilik berita bersama rakan tugas Wisline Joko Jelita di sana. Silakan. Salam hormat dan salam Malaysia. Madani bersama saya Winslas Santiran dari Bilik Berita. Kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendakwa beliau menyimpan banyak fail mengenai pemimpin lain semasa menjadi Menteri Dalam Negeri sebelum ini merupakan satu perkara yang serius dan perlu diambil perhatian sewajarnya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkarpal Singh berkata, siasatan terhadap perkara itu hanya boleh dibuat sekiranya terdapat laporan polis untuk membuka kertas siasatan. Semalam, Datuk Seri Hamzah dalam wawancara dengan sebuah akhbar berbahasa Inggeris mendakwa beliau mempunyai banyak fail pemimpin lain dan boleh menggunakannya untuk menentang mereka. Dalam pada itu, Ramkarpal berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka 33 kertas siasatan terhadap penyelewengan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra dengan sepanjang 2021 dan 2022 sebanyak 10 kes telah dituduh di mahkamah di seluruh negara. Polis merampas satu tiub ubat gigi disyaki ekstrak daun ganja yang kononnya dibeli dua pemimpin kerajaan. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, rampasan dilakukan susulan laporan dibuat petugas pejabat pertanyaan di Putrajaya yang menerima panggilan telefon memaklumkan terdapat satu bungkusan di atas nama dua pemimpin itu di sebuah pusat kurir Pulau Meranti Jumaat lepas. Berdasarkan maklumat yang diterima, bungkusan itu disyaki mengandungi barang terlarang. Selain itu, pejabat salah seorang pemimpin turut menerima bungkusan mengandungi daun ganja minggu lalu. ACP Wan Kamarul Azran berkata, rampasan kemudian dibuat di pusat kurir dan semakan mendapati bungkusan itu dibeli pengirim secara dalam talian di sebuah laman e-dagang yang beralamat di Indonesia. Siasatan mendapati barang yang dirampas tidak mempunyai kaitan dengan penama yang dialamatkan dan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mendapatkan perintah reman terhadap seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy di Mahkamah Putrajaya pada pagi tadi. Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir ditahan oleh SPRM pada tengah hari semalam selepas hadir ke pejabat agensi berkenaan. Semalam, SPRM memaklumkan sedang mengesan seorang lelaki tempatan dikenali sebagai Datuk Roy bagi membantu siasatan kes rasuah melibatkan program Jana Wibawa. Datuk Roy yang sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah kerana dipercayai menjadi perancang utama dalam kes rasuah berkenaan. Seorang lelaki yang menyerang artis Malaysia Kamal Adli dalam kejadian di Singapura akan dihadapkan ke mahkamah pada hari ini. Menurut polis Singapura SPF, lelaki berusia 33 tahun itu akan dituduh di mahkamah kerana disyaki terbabit dalam kes menyebabkan kecederaan dengan sengaja menggunakan senjata berbahaya.
Jika sabit kesalahan menyebabkan kecederaan dengan sengaja menggunakan senjata berbahaya di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda, rotan atau mana-mana kombinasi hukuman itu. SPF berkata ia mengamalkan toleransi sifar terhadap apa-apa tindakan keganasan dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar undang-undang. Sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Alright, kita sering kali melihat manusia dan juga haiwan berpisah tiada. Walaupun haiwan itu buas pun ada juga orang yang membelanya kan. Tetapi masalah utama kita ni, kita pandai membela tetapi kita lupa tentang aspek kesihatan. Dan sebab itu kadang-kadang kita macam lupakan, macam ambil ringan lah orang kata. Ya, bila dah membela haiwan kesayangan ni, kadang-kadang kita tak tahu nak menjaganya dengan sebaiknya pula. Jadi seperti biasa, untuk kita bila dah ada orang kata pets ni, kenalah jadikan mereka ni macam jaga diri sendiri juga. Betul. Jangan biar macam tu saja. Dia macam jaga anak lah orang kata kan. Ashraf tahu jaga anak ya. Sebab saya ada 3 orang anak. 3 orang anak kucing. Anak kucing. Okey, hari ini kita bersama dengan individu akan bercakap bila tapi kita nak ada konteks sedikit berbeza, iaitu soal perubatan tradisional dan juga complementary terhadap haiwan. Seringkali kalau cakap soal perubatan tradisional ni kita lihat pada manusia je kan, macam herba. Tapi ini bercakap dalam konteks haiwan peliharaan, khususnya haiwan peliharaan lah kita akan bercakap perkara ini. Dan untuk bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Fadzila Aini Abdul Kadir yang bukan seorang doktor perubatan veterina. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Tadi doktor kata nak bawa juga haiwan ni eksotik. Takut terkejut saya dengan Ashraf ya. Hampir saya macam ingatkan ada keinginan masuk kan. Kita memang kalau haiwan biasa tak apa ni, haiwan eksotik ni macam untuk saya geram sikit lah. Okey, kita nak melihat dulu tentang perkara ini. Doktor, selamat datang. Kali ini bercakap soal kesihatan haiwan. Saya nak faham ni dulu tentang situasi di Malaysia ni. Kesedaran kita terhadap kesihatan haiwan ni, adakah kita berada di par yang sangat baik ataupun perlu lagi ada ruang untuk penambahbaikan? Sejak kebelakangan ini is lagi progresif. Dan dia akan ada even orang kat desa pun they will go for untuk perubatan dan dia kata kesihatan haiwan sebab dia tak nak haiwan tu mengalami kesakitan, which is very good. Saya rasa dia sangat positive impact daripada all level of community. Okey. Setiap perkara baik. Yes, dan kita tahu biasanya rawatan moden itu bagaimana caranya, tapi kali ini apa perbezaannya rawatan moden tu dengan rawatan komplementari ni doktor? It's not actually modern. Actually it's called holistic medicine. I see. Okay. Holistic. Di mana kita wholesome. Termasuk macam chiropractor urut-urut. And then kita pakai macam swimming dalam air, that kind of thing. Spa, and then kita gunakan contohnya herba-herba yang biasa kita dapat, macam daun, bangun-bangun, atau sekarang banyak orang to prevent rentan. Maknanya dan banyak European I have European clients datang sebab dia nak yang natural, back to nature. Yes. Okey, itu diaplikasikan kepada haiwan. Kita adopt from haiwan and manusia sama saja. Okey. Dalam konteks ini saya tertarik kerana ia menggunakan bahan-bahan seperti yang disebut tadi. Dalam konteks ini, adakah ia mempunyai satu macam prosedur khas? Kalau macam biasa kalau macam manusia ni, kalau ada ubat-ubatan tu kan kita perlu melalui KKM kan, dapatkan lesen lah yang mudah dia kan. Tapi untuk haiwan ini, adakah ia melalui proses yang sama? Okay, it's a bit sensitive macam ni. It's called therapeutic. Maknanya kita belum declare as medication, is therapeutic. Maknanya boleh menyehatkan atau menyembuhkan penyakit. So it's therapeutic. Tetapi ada adoption daripada certain hospital dekat Malaysia. Dia satu ruangan untuk complementary medicine. Tapi untuk haiwan so far saya rasa hanya 2 orang, saya and another person yang practice holistic medicine. I see. Jadi Dr. Fadzila itu cukup menarik yang nak kongsikan dengan kita. Tadi menyebut tentang herba-herba ni. Jadi kalau untuk haiwan peliharaan ni, herba bagaimana? Contohnya saya untuk haiwan, contohnya kalau untuk as we all know, kalau demam kita rebus daun deram Belanda, dan kita bagi dia minum. At the same time kita bagi antibiotik. Untuk antibiotik tu is conventional, the normal one lah. And then certain antibiotik tak boleh. Ubat untuk haiwan
untuk manusia banyak haiwan boleh guna, tetapi dengan certain ubat tak boleh untuk haiwan. Okay, and the other way around is different. Okay, alright. Now contohnya kalau haiwan tu cerit-berit, kita bagi antibiotik semua tak berkesan. Jalan juga. Saya akan gunakan pucuk jambu, rebus, bagi dia minum. At the same time saya akan buat roti bakar sampai hitam, tumbuk walaupun ada charcoal immediately, but I rather do it naturally. And then kita beri minum. Nampak keberkesanannya. Okey. Soalan paling besar kan bila cakap bidang sains ni kan, bila ada satu kaedah perawatan, dia biasalah ada perdebatan selalu akan berlaku dah bila sains kaedah perubatan ni, khususnya perubatan tradisional. Adakah ianya mempunyai scientific proven? Okey, example, katalah kita pakai bird's nest. Saya lebih pada bird's nest. That's my master in bird's nest. Contohnya bila kita adjust, bila kita dapat my master in bird's nest, I realise banyak the essence of the bird's nest itself dapat menyembuhkan penyakit dan menyihatkan badan. So what I did when we did for human, they give to human, saya adopt to animals and nampak ada keberkesanannya. Contohnya ada, I would say there's anti-cancer properties, which I've done in one of my master, and kita ada beri kepada seekor anjing and nampak ada keberkesanannya. Alright. Buat masa ini sekarang ni kan, kita ada kaedah perubatan tradisional ini, mungkin kita boleh aplikasikan kepada haiwan beberapa area. Cuma adakah ianya hanya kepada sakit-sakit yang normal ataupun sakit-sakit yang agak parah kepada haiwan-haiwan ini? Mungkin sebab haiwan pun ada juga sakit-sakit kronik mereka. Sesuai diaplikasikan dengan kaedah perawatan tradisional ini? Definitely. Ada macam juga manusia. Bila kita gunakan the normal medication, tak berkesan, tak ada nampak keberkesanannya. Saya akan adopt and adapt herba-herba ni. Contohnya pokok senduduk. If you learn science, bila ada luka, and then dia susah nak sembuh, so saya letak this senduduk and plus some other things, crush it and wrap it up. Dan bila kita rawat, dia punya luka tu akan tutup dengan cantiknya tanpa ada scarring. And because being scientist, bila you check it, the pokok senduduk, the daun tu is like our epidermis, our skin. Under histology, under microscope. So what I get from that is that kalau apa-apa pokok pun, contohnya kita kata pokok bangun-bangun is good for asthmatic. So for animal yang ada masalah pernafasan, I will do that, and it works very well. That's a few forms herba yang digunakan dan kegunaannya. Jadi nak tahu juga berapa lama Dr. Fazilah mungkin mengambil masa dalam kajian dan penyelidikan untuk mendapuri hasil ini. Dia macam ni. Dulu saya dekat IMR for 3 years. I was on the herbal team. Dr. Zakia was heading it. So from that, and then before that, I did a short study on tocotrienol, minyak sawit for cancer. So from that dah lama lah kira. And then lepas tu macam dia tak nak beralih pada saya. Ada je yang menyebabkan for this. Berada di dalam ruangan itu. Dalam ruangan itu. So lepas tu saya go on bird's nest. And bird's nest is complementary. And then we found out there's a good anti-cancer properties. And then lepas tu bila I make my own clinic, sometimes it's difficult to get certain things. So that's why that time we were not allowed to import certain very good cream for the animal. So I search around and I came across this senduduk. It's excellent. Yes, it's excellent. Nak tanya juga, antara herba-herba yang paling sesuai digunakan dalam rawatan kepada haiwan-haiwan ini yang saya kira macam mungkin mudah didapati, herba apa yang biasa memang sesuai lah untuk digunakan? Senang didapati juga. Sirih. Sirih. Lama tak dengar semua sirih ni. Tumbuh di merata-rata dia cukup senang kita dapat di mana-mana. And the best thing about sirih is that sirih yang ikut peraturan tradisional lah. Sirih temu urat. So bila ada inflame tonsil in the cat or dogs, I just bagi dia minum. It's like magic. I will tell my client, once see magic, see what happens. So bila kita bagi tu, and then it will shrink by itself. So I think
kalau kita apply to human, it might do the same thing. Okey. I see. Alright, ada beberapa kes yang dirawat oleh Dr. Fazila ya, contohnya menggunakan herba dan rawatan komplementari ni. Ada tak macam feedback ataupun mungkin haiwan kesayangan atau cik bulus macam kalau ni Ashraf ada ni kucing. Ada tak yang bagi feedback yang tak terima dia punya ubat sebegitu? So far semuanya positif. Positif ya. And they will come back and doctor, can I have some please? That's good. Okey. Soal ini juga saya tertarik bila nak tanya berkaitan penerimaan masyarakat. Khususnya lah macam kalau kita hantar haiwan kita yang sakit kepada vet ni, kita dah expect bagi ubat macam pil ke liquid ke kan kepada ni. Tapi bila bagi kes seperti ni penerimaan awal daripada masyarakat ada, mereka rasa sukar untuk menerima itu tentang kaedah ataupun ini diterangkan daripada awal lagi. Okay, ada yang time I kata okay, I'm not being backwards. Macam dalam hutan, no. This is a complementary, and when they see the result, they like wow, so they are happy. And for instance, kalau katalah ada haiwan dah lama tak dia sakit, and another complementary is that kita roll the animal. Okay, roll it to the left and the right, and then dia punya blood tu, dia punya kembung tu baik terus. So I said actually ni dah dipraktikkan di even if you old school. Is that kita tend to forget about that. Okay. Yeah. So in the like in when ada lembu ada masalah apa tu perut, masalah blood, overseas for that matter, they will tie up the leg and they roll the cow down the hill. And when horses, they were tu nampak kuda balik-balik, kucing. Ada sebab dia betulkan balik dia punya usus. Tadi Dr. Fazila menyebut keadaan di luar negara. Jadi adakah mungkin kita di sini Malaysia ini baru saja nak memulakan, ataupun yang di luar negara sana dia orang dah banyak gunakan secara meluas? Jadi bagaimana Dr.? Yes, sana very in-depth studies. Yes. And I read a lot about that. I like it very much because you got to go back to nature. The drug is not synthetic. Contohnya kalau and they have a study just for that, a degree in that. So over here I don't know if there's any, but I wish there is because it is very interesting. Contohnya je chiropractor, betulkan tulang yang so on. We apply to, and horses have been doing it all the time. I see. There is a specialized field for kuda lah. So we adopt that into the animal. So sekarang adalah dekat ada juga beberapa vet yang practice that. Okey. Alright. Sekarang ni kalau saya nak tanyakan sama ada ianya mendapat tempat dan dibenarkan untuk digunakan oleh pengamal perubatan khususnya, adakah ianya dibenarkan sebab ialah kalau macam perubatan untuk manusia kepada manusia ni ada perkara yang tidak dibenarkan. Kita ada guideline dia kan untuk veterina, khususnya bagi klinik-klinik veterina. Adakah ianya bergerak seperti itu juga? You understand Himalaya punya product, there's all herbals actually. Okay, Himalaya product, and then there's another product under herbals. So banyak yang Ayurveda. This is from India, but none yet from Malaysia. So maknanya Melayu, asaskan Melayu punya cara belum ada lagi. Lebih pada manusia lah saya rasa. Okey. Selepas saya nak tanya juga sebab saya ni rajin tengok dekat ni kan siaran talian dekat e-commerce tu kan, ada yang buat produk-produk kita sendiri menggunakan, katanya diklaim menggunakan herba. Adakah sesuai untuk digunakan ataupun boleh untuk dibuat oleh sesiapa saja pun kaedah-kaedah rawatan tradisional ni? Okay, if you adopt Chinese method, certain daun, herbs, kena drykan. Bila you dry, the enzyme gets trapped in the daun. Baru lepas tu you gunakan. So kalau when you dry it, digunakan lagi berkesan daripada kalau wet saja. I mean fresh like that. Okay, banyak lagi nak tanya. Kita nak cakap macam mana ini boleh dikomersialkan pula selepas ini. Jangan ke mana, kita nak bertindak seketika. Selagi saya diberi amanah untuk memimpin kerajaan ini, saya mau rakyat sama ada kecil atau maha kaya tunduk kepada hukum dan tidak terlepas dari bayar cukai. Tanggung jawab saudara ialah pastikan, terutama yang atas. Maka kalau dapat dilaksanakan, saya percaya hasil kita akan terus meningkat lebih daripada prestasi yang cukup baik yang sudah catat tahun lalu. Catatan saudara agak baik.
Sebab itu saya beri gesaan ini supaya jangan ada orang berfikir sama ada kenalan saya atau tidak, penyokong atau tidak, cukai wajib bayar dan lembaga hasil dalam negeri wajib menggeledah dan cari elah dan jalan untuk dapatkan. Kembali terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Ini yang cukup menarik. Bercakap tentang perubatan tradisional dan juga komplementari untuk haiwan ini. Tadi kita dah bercakap sikit dengan doktor ni tentang kes sampuk. Aisyah percaya ke tak? Saya macam betul dia kamu biasa manusia lah kan. Saya suka kena sampuk sebab nampak benda-benda halus nanti jangan sampuk. Tapi untuk haiwan? Doktor bagi tahu memang ada 4 kes lepas tu. Mungkin doktor akan sampuk dengan haiwan. Ialah sebab satu hal kita dengan manusia pun bercakap tentang sampuk pun orang macam percaya tak percaya kan. Ini kan pula haiwan pula kan. Macam mana tentang kes ni? Okay, as one case, this lady, perempuan datang, come to my clinic, and then dia bawa anjing tu. Anjing tak boleh makan, just terdiam, and dia punya mata ke tengah. Selalunya kalau ke tengah is deep sleep, right? And then dia kata this dog just like that, it has gone depan kereta dia, masuk kereta. And then saya boleh sense a little bit. Saya kata macam dia nampak ghost. Yes, doctor. Dia kata 2 houses away, the neighborhood will see the ghost twice a year. Okay. I think dia kena ghost. So the dog was very quiet. Jadi dah half an hour dia tak boleh tutup mulut. So brought it to our clinic. And then at that time my late husband was around. Dia dia ambil air tu, and then dia baca, and then dia blow into the mouth, and the dog just went normal and start breathing again. So I said, and my cat behind started screaming. 2 of my cats died after that. So I said, okay lady, and so lady kata, oh doctor, that means we came to the right place. Because it's not macam I can give injection, tak ada. Right. Another case, baru a week ago. This lady, dia kata, doctor, my cat ni dah seminggu dia just they had this blank eyes, macam zombie look. That means it's not normal. So I kata, and I check, kata, this cat is like, I think ada lain ni. Kata je lah, my husband came back, and then the cat was looking at him. After that, the cat just get quiet, doesn't want to eat. So it came to my house. I kata, okay lah, I will baca lah apa yang tahu, selawat ke apa-apa. And the cat was good. Balik rumah, back to square one. Just in Pampers for 1 week, and just pee in the Pampers, right? And then 2 days ago, she called me. Finally, it's okay. I said, you azan ke apa-apa lah. So, that means, I think, animal protect you. So, they will tend to do that. So, your pets will protect you that level. Even they can see better than us, they will protect you against that. I feel that. Sebab tu Aisyah ada 3. Ya, dia akan jadi protection saya kan, 3 guidance. Definitely. Nak bercakap tentang soal tadi kan, khususnya kepada haiwan peliharaan lah, kita haiwan peliharaan yang sering kita ada, sama ada kucing ataupun anjing, ini sangat-sangat common. Dan kebiasaannya haiwan peliharaan yang dekat kita ni akan terdedah dengan penyakit-penyakit berjangkit dan sebagainya kan. Untuk haiwan-haiwan yang terdedah dengan penyakit berjangkit yang boleh memberi kesan kepada kita manusia juga, rawatan awal menggunakan kaedah tradisional, apa yang boleh kita lakukan dahulu sebelum, sebab kadang-kadang kita nak pergi ke vet ni dia tak macam klinik hospital kita 24 jam ada macam boleh pergi emergency terus. Vet ni kadang-kadang macam pukul 7 dah tutup dan tak ada yang buka malam kan. Jadi apa tindakan yang boleh kita gunakan menggunakan kaedah rawatan tradisional ni? Okey, contohnya kalau bleeding, bleeding kita tekan tempat tu lah, tempat yang bleeding tu. And then I belajar from my grandmother way back. Baca adalah. And then I realised ada one nurse from Sarawak. She came and helped me. Dia kata, doktor, kita pun bacaan sama juga, tak baca ada. Okay, baca, tiup. And insyaAllah it stop the bleeding. So emergency lah. Another emergency is that kalau dia terantuk, and then it's okay, it hurts. Ambil ice, this called poultice. You tuam lah. It's called tuam. Kalau bam yang lama, makna bengkak yang lama, you tuam panas 5 minutes, you tuam dengan sejuk 5 minutes. Kalau baru kena, tuam air sejuk. Macam penyakit-penyakit macam furvo tak saya yang jenis penyakit berjangkit kepada haiwan kucing lah kan. Apa kaedah, sebab kadang-kadang kita tengok memang dah sampai tengah malam sakit yang teruk, dia akan mula keluar cecair-cecair dan sebagainya. Apa kita boleh buat awal-awal tu? Okay, mulut dia sometimes mulut dia tak makan because dia ada ulcer dalam mulut. Right.
So I would then have to get the cereal wash and wash the mouth. Okay, that's very good. Or you take some light salt water, warm, and then flush in the mouth. Lepas tu baru taruhkan oral aid ke apalah dalam Itu rawatan awal yang yes, kita lakukan. yes, correct. Okey, doktor. Kalau kepada yang dah ada orang kata apa binatang kesayangan atau pets macam Ashraf lah ya. Saya belum lagi macam seperti saya ataupun yang di luar sana penonton Apa Khabar Malaysia yang baru nak orang kata nak adopt ataupun nak menjaga binatang peliharaan. Jadi apa persediaan dari segi orang kata kadang-kadang yang tak nak jaga ni dia orang takut macam susah nak dari segi perubatan dan sebagainya. Mungkin adalah after medical kit yang perlu ada kat rumah yang Nasihat, secara doktor. tradisional secara khususnya. Okay, I think dekat rumah kena ada pokok bangun-bangun. That's for Pokok bangun-bangun. It's oregano Malaysia kan yang tu okay. And then you kena ada air batu for Okay. bengkak-bengkak, right? Ataupun kalau tak ada charcoal, kalau cerit berit, charcoal. Cakul biasa apa Yang cara biasa kita tu ya? gunakan? Ya, ya. But then I rather bagi apa 100 plus ke apa bagi keluarkan angin dia. Okay. So these are all actually boleh adopt and adapt manusianya perubatan kepada haiwan, tapi with the proper guide lah. It works that way. Jadi penggunaan orang kata apa perubatan tradisional dan komplementari ini doktor rasakan bagaimana dia memberikan impact dari dalam bidang veterina dan sebagainya. It's interesting. Tapi kalau chiropractor tu memang dah lama dilakukan dalam kuda. So horses macam race horse in fact they have this spa this chiropractor on them which is quite expensive actually for 1 hour before the race. So it's a very kalau jadi vet, kalau that angle tu it's a lucrative business that one. Even non-vet pun boleh buat tu, boleh belajar tu. Tapi kena ada strength to pull the tarik kuda lah. Okey, ini menarik. Sekarang ni nak bercakap tentang bagaimana mereka yang boleh mempraktiskan kaedah perubatan tradisional ni. Adakah ianya hanya dilimitasikan kepada mereka pengamal perubatan seperti doktor yang ada kelayakan ataupun orang awam seperti kita ni pun sebenarnya boleh juga gunakan kaedah perubatan tradisional kepada haiwan-haiwan kita? Saya rasa boleh, tapi you got to understand jangan over. Contohnya kalau dia ada kencing yang batu favorite, kita boleh bagi pecah kaca kan, pokok pecah kaca. Banyak baru saya belajar ni. Sebutkan tadi saya nak tanya bagaimana rupa dan sebagainya. Daun pecah kaca is very macam kaca-kaca, you rasa macam tajam, rendam and then bagi macam 1 mil. Okay, and then one of my colleague dia ada batu dah kan, every time dia pergi to the doctor to get it done. And then I said, you see sampai MC saja okay. And then once dia tak pergi-pergi, dia kata how come you're okay now? Doktor, saya balik kampung, my mother kata bahkan dia dah pecah kaca. It works for him. So I adopt that into animal. So it's a very common problem ya. Tapi jangan bagi selalu because it's very tajam. So you bagi now and then. Okey. Bagaimana pula dalam orang kata segi kosnya? Mungkin perubatan orang kata apa seperti ini lebih rendah ataupun bagaimana pendapat doktor? Oh no. Because our professional price is still yes, because it's not like overnight. It's like rawatan berterusan ni macam gitu doktor. It's true, research juga macam tadi sebutlah sebab ianya bukan semata-mata adopt daripada ni terus guna terus apply. Ada fasa-fasa pendidikan dan sebagainya. Ini satu usaha yang cukup menarik. Cuma saya nak tanya juga berkaitan bagaimana ianya boleh diaplikasikan di Malaysia secara keseluruhan, menyeluruh. Kerana kalau kita mereka menjadi pengamal perubatan veterina lazimnya hanya menggunakan kaedah perubatan yang contemporary seperti digunakan sebelum ini. Tetapi tidak yang seperti disebut. Sekarang ini pun hanya ada 2 orang saja kan. Dalam konteks ini macam mana kita nak mengembangkan lagi penggunaan perubatan secara tradisional ni khusus kepada pengamal perubatan dahulu, sebab macam kita ni kalau apa pun malah cakap kita percaya je kan. Jadi saya rasa baik kalau dimulakan dahulu pengamal perubatan itu sendiri. I think kalau ada what you call it, curriculum dekat the present university to adopt this as a curriculum, I would really go for it. Sebab apa dia kita risau pasal rentan daripada antibiotik. So this is another angle, and itu adalah satu kebaikan, itu masukkan dalam silibus kurikulum di universiti-universiti mereka dan menjadikan sebagai salah satu kaedah yang mungkin lepas ni banyak lagi lah pendidikan dalam bidang perubatan tradisional supaya the more research kita ada, lebih banyak scientific proven dan lebih mendapat kepercayaan daripada mereka. Actually bukan scientific, actually kan nak kata research, orang lama-lama dah research lama dah kot. Kita tak we are adopting it. So kita nak quantify that
Mana dia dah proven tapi nak quantify Yes. Okey, baik, ini satu perbincangan cukup menarik daripada Dr. Fadzila Aini Abdul Kadir berkaitan tentang perubatan tradisional komplementari terhadap haiwan. Satu topik yang cukup menarik. Lepas ni saya boleh lah praktis tanam tumbuh-tumbuhan disebut tadi kat rumah. Kot-kot lah kan. Anak-anak kita nak burus kat rumah tiba-tiba sakit kan. Boleh kita gunakan nanti. Dan macam Ashraf tadi, Ashraf kata ada haiwan peliharaan kucing, dan macam saya pun mungkin lepas ni nak ada haiwan peliharaan. Jadi boleh gunakan herba-herba yang doktor cakapkan tadi. Dan kita nak berehat sebentar dan kita nak tengok VT yang menarik, iaitu VT warisan kebangsaan di UTM Hotel Residence. Silakan. Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia telah dijemput menghadiri majlis preview buffet Ramadan bertempat di restoran The Sage at 6 UTM Hotel dan Residence, Jalan Maktab Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Berkonsepkan sajian warisan nukilan ilham Ketua Chef Azli Ahmad. Buffet ini merupakan kolaborasi eksklusif antara UTM Hotel dan Residence dan Jabatan Warisan Negara, iaitu agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK. Tercetusnya idea ni sebab saya bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara dan simpanan daripada Jabatan Warisan Negara ada lebih kurang 266 resepi yang belum diketengahkan lagi kepada orang ramai. Selepas pandemik COVID-19, acara buffet Ramadan ini merupakan kali kedua diadakan dan kali ini restoran The Sage at 6 akan menyediakan 120 sajian warisan bermula 24 Mac 2023 sehingga 8 April 2023. Alhamdulillah lah, kita pun lokasi kita baik, kita di Kuala Lumpur. Jadi kita ada 500 bilik di bawah UTM Hotel Residence. Kita ada bilik studio, kita ada 2 bedroom dan juga 3 bedroom. Jadi sangat bersesuaian untuk keluarga ataupun yang mungkin nak satu masa yang lebih tenang dan juga sesuai untuk beribadat pada bulan Ramadan. Kita pun ada UTM Masjid sebelah aja bangunan residensi UTM kita ni yang berkapasiti besar. Berbekalkan pengalaman kerja lebih 20 tahun dalam industri kulineri, Chef Azli Ahmad akan menyediakan menu sajian warisan seperti rusuk kambing bakar jintan, sambal udang petai, sambal neraka, sup nelayan, opor ayam dan juga pencuci mulut seperti cememek, kuih nagasari, puteri mandi dan pelbagai lagi. Bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian warisan di UTM Hotel dan Residence Kuala Lumpur, boleh dapatkan pakej buffet dengan harga promosi serendah RM60 bagi seorang dewasa, RM50 bagi warga emas dan RM38 bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 7 tahun. Pembelian harga promosi ini hanya sah sehingga 23 Mac 2023. Boleh call terus kita punya pegawai panggil Ida kita pada 012 969 0171 ataupun terus telefon ke kita punya reception hotel ataupun restoran The Sage, phone number 019 223 4821. Okey, 019 223 4821. Yang ini terus untuk buat reservation secara communication terus dengan kita punya hotel front office. Okey, hari ini nak cakap pasal sambal, satu bukan makanan lah, tapi satu macam juadah yang sekira orang Asia khususnya di Malaysia ni. Ya, wajib ada sambal. Wajib ada, sama ada pedas tak pedas je. Ada walaupun pedas yang jenis walaupun sambal tapi jenis tak pedas pun ada juga. Betul. Itu kegemaran saya lah sebab saya tak makan pedas. Saya jenis yang kena pedas tahap 9. Oh, pedas tu. Patut kita minta chef hari ni ada kat sebelah saya bawa yang paling pedas kita tengok. Boleh tahan ke tak boleh tahan ni kan? Kita cuba sekejap lagi kita tengok. Kita nak cerita tentang sambal warisan negara di Pesta Cita Rasa Sambal, satu program yang
wow lah, meletup lah saya kira kan. Ya. Sebab menghimpunkan seluruh sambal-sambal yang ada di dunia ni dan merupakan satu program yang saya kira hujung kalinya diadakan dan insya-Allah akan dikabarkan dia akan dibawa ke peringkat antarabangsa lagi selepas ini. Kita bersama dengan dua individu, seorangnya adalah penganjurnya iaitu yang di sebelah saya iaitu Encik Azmi Jafri dan juga di sebelahnya pula salah seorang juri yang menjadi juri bagi pertandingan inovasi sambal, Chef Nasriyatul Hanim Yem ataupun dikenal sebagai Chef Nas. Buat sambal tak? Tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Baru kita nak tengok sambal sampel dia macam mana. Nanti kita hantar. Nanti bagi ya. Kita hantar. Okey. Macam pedas je, 9 Pedas saya tahu. Kita tahu juga selera you apa, sambal apa. Kan. Kita Banyak juga selera jenis sambal. Okey, tak tahu kehangatan ke tak hangat. Baju pun dah bawa pakai baju cili tadi. Ini ikon kita. Ya, ada dia punya maksud kat t-shirt tu pun. Okey. Alright, kita nak mulakan dulu dengan program baru saja dianjurkan pada tak salah 10 hari bulan 10 hingga 12 Mac lepas di Kuala Lumpur KL Gateway. Ceritakan dulu penganjur tentang program ini. Dikhabarkan ni dibawa semua dalam satu bumbung. Apa yang berlaku ni? Cuba cerita. Okey, terutama mula-mula sekali mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana menjemput kami dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC kerana menyokong program ini. Sebab mesti orang tanya kenapa sambal relate dengan pelancongan. Betul. Adakah pelancongan tu datang ke Malaysia, kita sambalkan dia. Lari dia datang ke Malaysia kan. Risau juga kan. Tak, sebenarnya saya melihat bahawa kita mencari satu produk yang boleh dinamakan Malaysia. Dinamakan Malaysia tapi dari kita ambil kata orang tu elemen sambal. Sambal ni setiap kalau you makan kan mesti ada sambal kacang tak? Itu Kan? paling sekurang-kurang Sambal kacang kan. So, mesti pergi warung mesti sambal kacang tak? Okey, penganjuran ni adalah kita nak mengumpulkan mengenengahkan semua jenis makanan-makanan warisan terutama sambal di Malaysia untuk duduk di satu bumbung. Kalau kita lihat dan dulu kenalkan pernah dengar sambal hijau, sambal hitam. Siapa dulu yang buat? Okey. Mak bapak. Sila jawab. Tahu kan? Saya pun tak tahu. Yang dulu buat adalah orang-orang kampung. Mak bapak kita yang buat. Tapi sekarang ni sambal tu dah dikomersialkan kan. Itulah tujuan persatuan saya, NGO saya untuk mengambil makanan-makanan sambal untuk diketengahkan, untuk dikomersialkan. Baik. Untuk dijual di luar negara. Dan boleh dijadikan, manalah tahu akan datang dengan adanya pertandingan inovasi sambal itu, kita akan wujud sambal Malaysia. Bukan lagi sambal Cina, sambal India. Kita kan dah muhibah sekarang. So kita kena wujudkan sambal Malaysia. Jadi dia bukan hanya calon-calon pertandingan ya, ada objektif yang ingin dicapai nak wujudkan sambal Malaysia. Jadi kita nak tanya pula kepada chef yang jadi jurinya ini, pengalamannya bagaimana, rasa daripada sambal skala 1 ke 10 ke, jadi rasanya bagaimana menjadi juri pertandingan ini? Bila sebut kita jadi juri kan, bila juri tu beberapa kriteria yang penting yang kita titik beratkan untuk mencari pemenang. Okey. Selalu kalau kita sebut sambal, orang akan cakap sambal merah je. Okay? Kalau selalu sambal merah, sambal hijau lah jadi nama kan. Paling famous lah dua ni. Okay. So sebenarnya kita ada sambal hitam. Sambal hitam pula berasal daripada Faham. Saya betul. Satu kosong. Saya satu, awak kosong. Okey, itu sambal hitam. Kalau sambal gesek, sambal gesek saya tak tahu lagi. Okey, sambal gesek kita daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Confident Johor salah. Okey, Negeri Sembilan. Okey. So daripada pertandingan tu kita dapat rasa pelbagai jenis sambal. Baik. Daripada tahap kepedasan dia 1 ke 10. Bukan 9, 10. 10 ya Ashraf, saya okey lagi. Saya okey lagi. Okey. So bila kita rasa tu berdasarkan tahap kepedasan sambal tu sendiri, dapat tak diterima oleh semua lapisan masyarakat. Okey. So bila satu lagi kita tengok dari segi penggunaan bahan dia. Okey, penggunaan bahan, penggunaan cili dia, ada pelbagai jenis cili. Selalu orang cakap cili, selalu merah aja, cili kering, kita ada cili padi. Okey, so daripada situ kita memilih pemenang
berdasarkan rasa dia yang mild saja. Dan sebut tentang pemenang tu, kita nak minta kongsi juga bagaimana rasa pemenang punya sambal ni. Okey. Pemenang tu memang dia punya sambal tak terlalu pedas. Dan dapat diterima. Macam Ashraf sendiri kan tak makan pedas sangat. Saya tak makan pedas tapi nak juga sambal. Masalah kita ni kan. Tak makan pedas tapi nak juga sambal. Sebab daripada situ kita tengok penggunaan bahan dia. Dia ada ingredient ni dia masukkan bahan-bahan dia petai dan terung pipit. Itu adalah warisan kita jugalah, kan? Daripada situ itulah kita iktirafkan dia sebagai pemenang. Okey, saya tahu siapa, lelaki ke perempuan? Yang mana? Yang menang. Pemenang Lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan juga ya, Syara. Ini kita tapi tidak mengapa kami fahamkan program ini baru di Kuala Lumpur dah lepas. Tapi ada lagi di Sabah dan Sarawak dan dijangka akan berlaku di antarabangsa pula di Qatar, tak silap saya. Ya, di Qatar, Dubai. Okey, dapat. Okey, untuk program yang akan berlangsung ini apa yang jangkaan akan dilakukan dan juga sama-sama nak tahu juga sebab 3 hari kalau gini 10, 11, 12 3 hari. Takkanlah hanya masak sambal je kan. Mesti ada program-program dilakukan. Penganjurnya macam mana, cuba kongsikan. Okey, sambal ini adalah satu tips untuk makanan saja. Apabila kita melihat sebenarnya kita melihat dari sudut IKS-nya, dari sudut pelancongannya, dari sudut kebudayaannya. Sebab kita masukkan di situ elemen-elemen seni dan budaya. Okay, seni dan budaya itu adalah masa hari pelancaran kita ada menganjurkan wayang kulit. Ada juga aktiviti lain juga. Ada aktiviti lain untuk persembahan wayang kulit. Biasa orang tengok wayang kulit adalah bermain dengan dewa-dewa atau patung-patung yang lain. Tapi ini ikon ini yang menjadi penceritaan Pak Sambal dan Mak Sambal. Pak Sambal, Mak Sambal ya. Untuk orang melihat elemen wayang kulit itu adalah bukan ke satu sudut saja. Okey, dan lagi satu juga kita melibatkan mereka ini untuk bagaimana produk-produk IKS untuk bawa ke luar negara. Supaya kadang-kadang ada nilai komersial. Ada nilai komersial. Sebab tu saya melibatkan Fama. Melibatkan Agrobank contohnya. Contohnya Fama. Mereka nak pilih cili mana yang sesuai. Ladang mana yang sesuai. Pihak Fama akan membantu IKS ini untuk cadangkan begini. Begini. So bila dah ada untuk pasaran antarabangsa. Yang penting IKS kena ada pasaran. Betul. Tak ada pasaran, besok buat pinjaman macam mana nak bayar? Betul. Kan? Jadi kena ada pasaran. Sebab tu kita nak pihak-pihak yang tertentu ini membantu. Sebenarnya kerajaan kita sangat membantu. Tapi dia tidak boleh buat semua. Dia beritahu. Jadi tugas NGO untuk menggerakkan. You tahu tak, sambal kita telah diiktiraf sebagai sambal warisan kebangsaan dari Akta Warisan. Dia telah dimasuk Akta Warisan. Akta Warisan Negara. Beberapa sambal telah diiktiraf. Seperti contoh sambal goreng. Sambal taon. Bukan taon penyakit. Saya tahu taon ni. Jumpa orang yang lain. Sebenarnya Jawa, ada 5 Jawa tu kan. Saya tahu 2-0. Lagi satu, pernah terasa tak sambal biji getah? Sambal biji getah. Memang tak pernah. Tu rasa dia macam mana? Daripada mana? Pahang. Dia mungkin chef nak cerita. Dia Pahang. 3-0. Nampaknya Ashraf je yang tahu semua. Sambal biji getah ni sekurang-kurangnya penggiat penguasa-penguasa pokok getah. Bukan hanya jual susu. Okey, biji getah pun juga dia boleh jual. Dan juga daun getah. Biasa orang buat apa? Daun getah. Daun getah. Ashraf sudah jawab. Tapai pulut. Itu lupa setapai dah lama tak makan. Kan orang buat rangkaian 3 tu, angkat tapai pulut. So that is Allah cipta benda itu, semua boleh buat duit. I see. Tak lama lagi besok Asal pergi ladang getah, mana biji getah tak ada. Habis tak tahu. Dapat sampai. Dapat sampai. Okey. Untuk program antarabangsa. Kita sedang berbincang dengan pihak antarabangsa terutama di Dubai untuk mewujudkan kedai sambal. Baik. Ini peluang untuk IKS yang berada di Malaysia ini untuk meletak produk mereka di kedai sambal di Dubai.
Tapi dengan syarat mengikut SOP yang ditetapkan. Itu adalah satu usaha yang cukup baik. Sebab kalau nak cakap pasal Dubai ni, Dubai ni macam hub kepada semua negara lain. Salah satu yang baik. Baik, Chef Nas, saya nak tanya tentang inovasi ni. Yalah, bercakap bila menjadi juri kita dan disebut juga adalah inovasi sambal. Maksudnya bukan sambal yang biasa kita makan. Adalah satu sambal yang baru, kaedah yang baru. Melihat kepada kreativiti peserta khusus di Malaysia ini, bagaimana mereka ni berkreativiti dalam konteks untuk menginovasikan sambal itu. Okey, kalau kita tengok sekarang ni dah ada pizza sambal. Okey, macam ada peserta kita dibuat donat sambal. Donat sambal. Ada juga kan donat sambal. Lepas tu buah apple tu sendiri dijadikan sambal. Salah satu bahan dalam penggunaan pembuatan sambal dia. Okey, so daripada situ penggunaan bahan-bahan seperti buah-buahan, ada juga yang sambal betik. Dia menggunakan sambal betik. Kita juri-juri memilih berdasarkan kreativiti penggunaan bahan-bahan dia. Itu memang kreatif sangat lah. Ya, sangat kreatif. Dari segi rasa secara keseluruhan, macam chef jadi juri kan dah rasa banyak juga ya Ashraf kan. Jadi macam mana, sejauh mana kita boleh bawa sambal kita ni mungkin keluar negara ataupun sebagainya. Boleh diterima khususnya macam kita nak pergi antarabangsa ni, dia bukan lidah Malaysia juga kan. Ada orang putih, orang Arab kan. Adakah macam mana? Adakah kita mampu untuk sampai ke arah kalau diikutkan semua peserta tu dia orang sebenarnya boleh pergi jauh. Pergi jauh. Cuma daripada kita tengok daripada rasa tu perlu diimprovekan lagi. Okey, daripada segi dalam packaging. Okey, kalau kita nak ke luar negeri, kadang-kadang penggunaan botol yang diorang pakai itu packaging je. Yes, packaging dia. Penggunaan botol plastik. So daripada situ kita ada bagi khidmat nasihat daripada situ. Okey, dengan contohnya dengan guna teknik retort. So kita nak mengetengahkan produk sambal di dalam packaging retort supaya dapat bawa ke luar negara. Okey, insya-Allah dia kita harapkan. Bukan saja sambal kan Ashraf tapi packaging juga nak kena menarik. Betul, itu salah satu jalan komersial yang mungkin boleh lakukan. Baik, kita daripada hujung rancangan ketika ini saya nak dengar sedikitlah harapan bagi kedua-duanya, daripada penganjur, daripada chef yang akan bawa penilaian lagi selepas ini. Harapan terakhir bagi masyarakat supaya sambal kita ini bukan sekadar untuk sambal makan kat rumah aja, tapi boleh ada nilai komersial untuk meningkatkan lagi pendapatan negeri. Okey, para penonton di luar sana yang usahawan sambal, wujudnya Tosfi ni adalah satu brand Taste of Sambal ataupun Pesta Cita Rasa Sambal. Kita untuk memberi peluang kepada usahawan-usahawan kecil bersama dengan kami, sebab kita ada topik dari segi macam mana packaging dia, bengkel-bengkel gitu. Dan kita nak juga mereka menengahkan produk-produk mereka. Yang penting sekali, tujuan ini adalah untuk supaya tidak dikena scammer. Tidak ada usaha-usaha kecil nak dapatkan dana, orang yang kedua ketiga cakap saya boleh buat, dah bayar ni, satu haram, tak dapat buat pun tak ada katanya. Jadi hati-hati kita juga kena kenalkan mereka kepada agensi-agensi yang bertauliah. Okey, itu harapan dari penganjur. Bagaimana pula daripada chef pula. Okey, harapan saya kiranya nanti kalau boleh bawa ke mata dunia. InsyaAllah kan. Sebab apa? Sebab bila sebut sambal je, orang daripada overseas akan fikir Malaysia. Malaysia. Kan? Sebab dia tak akan fikir negara-negara lain. So daripada situ insya-Allah kita boleh mencari usahawan-usahawan IKS yang daripada bawah untuk membantu sama-sama naikkan produk sambal dia orang. Itu mengenai Pesta Cita Rasa Sambal. Bagi saya diharapkan ianya lebih berkembang, bukan saja di KL, nanti nak pergi Sabah Sarawak juga Second insya-Allah kita tengah berbincang, kita akan pergi ke Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Banyak lagi ni Sabah Sarawak akan dijumpai di sana dan kita akan memasarkan perkat terbahasa. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya. Perkongsian cukup baik. Saya pun lepas ni nak buatlah sambal sendiri. Yang pasti Ashraf tak suka pedas, saya tahap 9. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih kepada anda kerana menyaksikan kami lebih kurang dalam 1 jam ni. Banyak perkongsian kami bawakan kepada anda. Diharapkan sebarang persoalan, cadangan terus hantarkan kepada kami melalui email rasmi kami di Apa Khabar Malaysia. Dan kita harapkan juga agar urusan anda dapat dipermudahkan. InsyaAllah kita ni nak bergerak dah ke bulan puasa. Yang tak ganti puasa lagi, cepat-cepat buat. Kerana sikit lagi masa lagi kita nak menghadapi bulan Ramadan. Dan terus setia dengan banyak lagi program di Bernama TV. Saya Nur Salih Azmi. Sama. Salam. Salam tinggal. Bye.